Assalamualaikum. Hai murid-murid tahun 6. Kita berjumpa lagi bagi sesi PDPR pada hari ini. Adakah murid-murid sudah bersedia? Bagus. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan melihat topik yang ke-12 iaitu kebolehjadian. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan melihat standard kandungan 12.1 kebolehjadian, standard pembelajaran 12.12 menyatakan kebolehjadian suatu peristiwa sebagai mustahil, kecil kemungkinan, sama kemungkinan, besar kemungkinan atau pasti. Manakala objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyelesaikan masalah harian melibatkan kebolehjadian yang diberikan dengan betul. Baiklah murid-murid, kita terus melihat kepada masalah harian yang pertama. Jadi kita akan baca seimbas lalu terlebih dahulu. Kemudian barulah kita akan baca buat kali kedua sambil menggariskan dan mengeluarkan maklumat penting. Jadi kita akan mula membaca dari ayat pertama. Rajah di bawah menunjukkan beberapa kad nombor yang dimasukkan ke dalam sebuah balang. Jadi di sini ada beberapa kad nombor. Apakah kebolehjadian kad nombor 7 dipilih secara rawak daripada balang tersebut? B. Apakah kebolehjadian kad nombor 15 dipilih secara rawak daripada balang itu? Jadi sekarang kita akan cuba untuk baca buat kali yang kedua sambil menggariskan kata kunci atau maklumat penting. Jadi ayat pertama kita akan mula dari sini hingga sini. Rajah di bawah menunjukkan beberapa kad nombor yang dimasukkan ke dalam sebuah balang. Jadi ada beberapa kad nombor. Jadi kita akan lihat kad-kad nombor ini. Jadi ini kad nombor 8, kad nombor 2, kad nombor 4, kad nombor 6, kad nombor 7, kad nombor 9, kad nombor 1, dan ini adalah kad nombor 3. Jadi ada berapa kad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 kad nombor yang dimasukkan ke dalam sebuah balang. Jadi sekarang kita akan lihat kepada soalan E. Jadi soalan E ini hanya ada satu ayat. Kalau satu ayat sahaja, maksudnya ini adalah kehendak soalan. Jadi ayatnya bermula dari sini hingga sini. Jadi hanya ada satu ayat. Jadi kalau ada satu ayat sahaja, inilah kehendak soalan. Jadi kita lihat apa soalan E minta kita cari. Apakah kebolehjadian kad nombor 7 dipilih secara rawak daripada balang tersebut? Jadi di sini kita kena cari apakah kebolehjadian untuk kita mendapatkan kad nombor 7 yang dipilih secara rawak. Secara rawak ini cikgu telah jelaskan pada sesi PDPR sebelum ini. Secara rawak ini maksudnya dia pilih terus tanpa dia menyusun atur kad-kad itu. Dia pilih terus. Dia masuk, contohnya dia masukkan tangan dalam balang tu dia pilih terus. Tanpa melihat, tanpa dia perlu susun atur dan sebagainya. Maksudnya dia masuk tangan, dia terus ambil. Jadi kad yang dia ambil itu, apakah kebolehjadian dia untuk mendapatkan kad nombor 7? Jadi sekarang kita akan cari apakah kebolehjadian dia. Jadi adakah murid-murid masih ingat macam mana kita selesaikan soalan seperti ini? Soalan kebolehjadian. Jadi kita akan mengeluarkan dua peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa yang mengikut kehendak soalan. Jadi kehendak soalan minta kita mengeluarkan kad nombor 7. Jadi peristiwa yang pertama adalah
kita perlu keluarkan kad nombor 7. Jadi apa kebolehjadian untuk kita pilih atau keluarkan kad nombor 7? Dan peristiwa yang kedua adalah peristiwa yang berlawanan, iaitu peristiwa bukan kad nombor 7. Jadi ingat, mesti ada perkataan bukan, maksudnya bukan. Selain daripada kad nombor 7, maksudnya bukan. Jadi sekarang kita akan lihat kad nomor 7 ada berapa yang diberikan, yang dimasukkan ke dalam balang itu. Jadi kad nombor 7 ada 1 sahaja. Jadi hanya ada 1 kad nombor 7. Kemudian kita akan lihat yang bukan kad nombor 7. Kalau bukan, maksudnya kita akan kira semua kad yang bukan 7. Jadi di sini 8 bukan 7 kan? Jadi ini pertama. 2 pun bukan nombor 7 kan? Jadi ini yang kedua. 4 ini bukan kad nombor 7. Jadi ini yang ketiga. 6 ini bukan kad nombor 7. 9 bukan kad nombor 7. 1 pun bukan kad nombor 7. Dan 3 ini bukan kad nombor 7. Jadi ada berapa bukan kad nomor 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7. Sekarang kita akan bandingkan nilai kedua-dua ini 1 dengan 7. Jadi kita akan lihat kepada kebolehjadian untuk kehendak soalan. Jadi di sini untuk peristiwa kehendak soalan hanya ada 1. 1 ini kecil daripada 7. Maksudnya peristiwa untuk dapatkan kad nombor 7 kecil daripada untuk mendapatkan bukan kad nombor 7. Maksudnya di sini kehendak soalan kebolehjadian untuk mendapatkan kad nombor 7 adalah kecil kemungkinan kerana kad nombor 7 hanya ada 1, iaitu kecil daripada 7 di sini. Ibu harap murid-murid faham bagaimana untuk menentukan jawapan. Baik, sekarang kita lihat kepada soalan B. Jadi soalan B ini juga ada satu ayat bermula dari sini hingga sini. Jadi ini adalah kehendak soalan. Jadi kita akan baca, apakah kebolehjadian kad nombor 15 dipilih secara rawak daripada balang tersebut? Jadi sekarang kita akan buat langkah penyelesaian yang sama. Kita akan keluarkan dua peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah kehendak soalan. Jadi kehendak soalan minta kita keluarkan atau pilih kad nombor 15. Jadi kita punya peristiwa yang pertama adalah kad nomor 15. Dan peristiwa yang kedua adalah yang berlawanan, iaitu bukan kad nomor 15. Mesti ada perkataan bukan. Jadi sekarang kita akan lihat, kita akan cari dulu kad nombor 15. Jadi kita lihat semula kepada kad nombor yang dimasukkan ke dalam balang tadi. Jadi kita lihat di sini, ada tak nombor 15 di sini? Ada tak nombor 15? Kita hanya ada kad nombor 8, kad nombor 2, 4, 6, 7, 9, 1, 3. Ada tak kad nombor 15? Tiada kan? Maksudnya sifar. Sekarang kita akan lihat bukan kad nombor 15. Jadi di sini semua ini adalah bukan 15 kerana ini 8, ini 2, ini 4, ini 6, ini 7, ini 9, ini 1, ini 3. Jadi ini semua bukan 15. Jadi berapa semua ini tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bukan kad nombor 15 ada 8. Jadi sekarang kita akan bandingkan nilai kedua-dua ini. Jadi di sini kehendak soalan kita dapat sifar. Jadi apabila kehendak soalan nilainya sifar,
maka kita boleh terus nyatakan kebolehjadian kad nombor 15 ialah mustahil. Kenapa mustahil? Sebab peristiwa kehendak soalan ini tiada, tak boleh berlaku. Sebab itu nilainya sifar. Jadi mustahil untuk kita dapatkan 15 daripada balang itu kerana memang tiada kad nombor 15. Sebab itu nilainya sifar. Kalau nilainya sifar, maka jawapannya adalah mustahil berlaku. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat kepada masalah harian yang kedua. Kita akan baca seimbas lalu terlebih dahulu. Berikut ialah satu tugasan yang diberikan oleh seorang guru kepada Nur. Jadi ada satu tugasan di sini. Tuliskan senarai nombor perdana yang patut ditulis oleh Nur. B. Satu nombor dipilih secara rawak daripada senarai nombor itu. Apakah kebolehjadian mendapat nombor 2 digit? Baiklah murid-murid, sekarang kita akan baca buat kali kedua sambil mengeluarkan dan menggariskan maklumat penting. Jadi kita akan baca dari ayat sini hingga sini. Berikut ialah satu tugasan yang diberikan oleh seorang guru kepada Nur. Jadi ada tugasan, maksudnya ada kerja rumah yang diberikan oleh seorang guru kepada Nur. Nur ini maksudnya nama murid tersebut. Jadi apa tugasan yang perlu dibuat oleh Nur? Jadi Nur perlu senaraikan semua nombor perdana dari 10 hingga 20. Jadi ini adalah tugasan yang perlu dibuat oleh Nur, iaitu senaraikan. Senaraikan maksud ini kamu kena tuliskan semua nombor perdana. Masih ingatkah murid-murid apa itu nombor perdana? Nombor perdana, tolong ingat semula, kita sudah belajar nombor genap, nombor ganjil dan nombor perdana. Jadi, Nur perlu senaraikan semua nombor perdana dari 10 hingga 20. Jadi, sekarang soalan hanya ada satu ayat sahaja, bermula dari sini hingga sini. Jadi, kalau satu ayat, maka itu kehendak soalan. Jadi, kita lihat. Tuliskan senarai nombor perdana yang patut ditulis oleh Nur. Jadi, soalan ini dia tak ada kaitan dengan kebolehjadian. Cuma kita diminta untuk senaraikan. Kita tolong Nur ini, kita bantu Nur untuk senaraikan nombor perdana yang patut ditulis. Jadi senarai itu bermula dari mana? Bermula dari 10, kerana di sini ada disebut 10 hingga 20. Jadi langkah pertama kita senaraikan terlebih dahulu nombor antara 10 hingga 20. Jadi kita senaraikan seperti ini. Jadi 10 hingga 20. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita senaraikan dulu semua nombor yang ada di antara 10 hingga 20. Jadi, adakah ini jawapan dia? Bukan. Ini kita baru senaraikan nombor dari 10 hingga 20. Kita belum senaraikan nombor perdana. Jadi sekarang kita akan tentukan yang mana satu nombor perdana. Jadi apabila kita nak senaraikan nombor perdana, kita mesti tahu apa itu nombor perdana. Jadi kita telah pelajari berkaitan dengan nombor perdana ini. Cikgu harap murid-murid masih ingat. Nombor perdana ini adalah nombor yang mesti lebih dari 1. Jadi sekarang kita dapat lihat semua nombor ini memang sudah lebih dari 1. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, nombor perdana hanya boleh dibahagi dengan dirinya sendiri. Macam mana kita nak tahu nombor itu hanya boleh dibahagi?
dengan dirinya sendiri. Jadi, macam mana kita nak tahu? Kita akan menyenaraikan sifir sekiranya sifir untuk nombor itu nanti ada mempunyai nombor selain daripada dirinya, maksudnya nombor itu boleh dibahagi dengan nombor yang lain juga. Kalau nombor itu boleh dibahagi dengan nombor yang lain, maksudnya itu bukan nombor perdana. Nombor perdana hanya boleh dibahagi oleh dirinya sendiri dan juga hanya boleh dibahagi dengan 1. Jadi sekarang kita akan lihat satu persatu nombor ini. Jadi kita akan mulakan dengan nombor 10. Jadi nombor 10, ciri yang pertama dia sudah penuhi iaitu lebih dari 1. Jadi 10 memang lebih dari 1. Jadi ciri pertama dia sudah penuhi. Ciri yang kedua, dia hanya boleh dibahagi dengan dirinya sahaja. Tak boleh dengan nombor lain. Jadi macam mana kita nak tentukan? Kita senaraikan sifir. Ada tak sifir lain yang boleh menghasilkan 10? Ada kan, iaitu 2 darab 5 kita dapat 10. Jadi di sini ada nombor 2, ada nombor 5. Maksudnya 10 ini dia boleh dibahagi 2, boleh dibahagi 5. Kalau 10 dibahagi 2 akan dapat 5. Kalau 10 dibahagi 5 akan dapat 2 semula. Jadi maksudnya 10 ini boleh dibahagi dengan nombor lain. Jadi ciri yang kedua tidak dipenuhi kerana kalau nombor perdana, ciri yang kedua dia hanya boleh dibahagi dengan dirinya sahaja. Maksudnya 10 ini hanya boleh dibahagi dengan 10 sahaja. Tapi di sini kita dapat lihat 10 dapat dibahagi 2 kerana 10 ini ada dalam sifir 2, 10 pun ada dalam sifir 5. Maksudnya 10 boleh dibahagi 2, 10 boleh dibahagi 5. Maksudnya 10 ini bukan perdana. Jadi kita lihat 11. Nombor 11 ini, ciri yang pertama sudah lebih dari 1. Okey, sudah dipenuhi. Kita lihat ciri yang kedua. Ciri yang kedua, 11 ini adakah boleh dibahagi dengan nombor yang lain? 11 ada dalam sifir apa? Hanya ada dalam sifir 11 kan? Dan juga sifir 1, iaitu 11 darab 1 dapat 11. 1 darab semula dapat 11 pun akan dapat 11. Ada tak 11 dalam sifir 2? Tiada. Ada tak 11 dalam sifir 3? Tiada. Ada tak 11 dalam sifir 5? Tiada. Ada tak 11 dalam sifir 6? 7? 8? 9? 10? Semuanya tiada. Maksudnya 11 ini hanya boleh dibahagi dengan dirinya iaitu 11 kerana 11 hanya ada dalam sifir 11 dan 11 juga hanya ada dalam sifir 1. Jadi maksudnya 11 ini adalah perdana. Sekarang kita akan lihat nombor 12. Ciri pertama memang sudah lebih dari 1. Kita lihat ciri yang kedua. 12 ada dalam sifir apa? 12 ada dalam sifir 12. Betul. 12 juga ada dalam sifir 1. Betul. Ada tak 12 dalam sifir lain? Ada kan, iaitu 2 darab 6 kita akan dapat 12. Jadi 12 ini dia ada dalam sifir 2. Kerana 6 darab 2 kita akan dapat 12. 12 ini pun ada dalam sifir 6. Kerana 6 darab 2 kerana 2 darab 6 kita akan dapat 12. Ada tak sifir lain lagi yang ada 12? 4 darab 3. Ada juga menghasilkan 12. Maksudnya 12 ini dia boleh dibahagi dengan nombor yang lain. Kerana 12 ini ada dalam sifir lain. Maksudnya 12 ini bukan perdana. Sekarang kita lihat nombor 13. Jadi 13 ini memang sudah lebih dari 1. Ciri pertama sudah dipenuhi. Ciri yang kedua, adakah dia ada dalam sifir lain?
Jadi kita akan cuba 13 memang ada dalam sifir 13 kan? 1 darab 13 dapat 13. 13 ini juga ada dalam sifir 1 kerana apabila kita darab 13 darab 1 kita akan dapat 13. Ada tak dalam sifir 2? Tak ada. Sifir 4? Tak ada. Sifir 6? Tak ada. Sifir 5? Tak ada. Sifir 7? Tak ada. Jadi 13 ini tiada dalam sifir yang lain. Dia hanya ada dalam sifir dirinya sendiri iaitu 13 dan hanya ada dalam sifir 1. Maksudnya 13 ini memenuhi ketiga-tiga ciri nombor perdana. Jadi 13 ini adalah nombor perdana. 14 ada dalam sifir 2 darab 7 iaitu sifir 7 atau sifir 2. Jadi 14 ini bukan perdana. 15 ada dalam sifir 5 atau sifir 3 kerana 3 darab 5 dapat 15. Maksudnya 15 ini boleh dibahagi 3, boleh dibahagi 5. Jadi 15 ini bukan perdana. 16 ada dalam sifir 4. 4 darab 4 akan dapat 16. Jadi ini pun bukan perdana. 17 ada tak dalam sifir 2? Tiada. Sifir 3? Tiada. Sifir 4? Tiada. Sifir 8? Tiada. 17 ini hanya ada dalam sifir 1 iaitu 1 darab 17 dapat 17 atau dalam sifirnya sendiri iaitu 17 kerana 17 darab 1 ataupun 1 darab 17 akan dapat semula 17. Jadi 17 ini adalah perdana. 18 ada dalam sifir 9 atau 2 kerana 2 darab 9 ada dapat 18. Jadi ini bukan perdana. 19 tiada dalam sifir lain, dia hanya ada dalam sifir 19 dan dalam sifir 1. Jadi ini adalah perdana. 20 ada dalam sifir 5 atau 4. 4 darab 5 bersamaan dengan 20. Jadi 20 ini ada dalam sifir yang lain. Maksudnya ini bukan perdana. Jadi sekarang kita tidak boleh tinggalkan jawapan seperti ini sahaja kerana kehendak minta kita senaraikan nombor perdana. Jadi kita kena tulis semula senaraikan nombor perdana yang telah kita cari tadi. Jadi ini adalah senarainya iaitu 11, 13, 17 dan 19. Cikgu harap murid-murid dapat memahami. Kita membuat sedikit ulang kaji mengenai nombor perdana. Sekarang kita akan lihat soalan B. Soalan B bermula dari sini hingga sini. Jadi ini hanya ada satu ayat. Jadi kalau satu ayat sahaja, maksudnya itu adalah kehendak soalan. Jadi kita akan gariskan. Satu nombor dipilih secara rawak daripada senarai nombor itu. Apakah kebolehjadian mendapat nombor 2 digit? Jadi di sini yang ayat pertama ini, minta maaf, yang ayat pertama ini tadi adalah maklumat penting. Yang ayat terakhir ini barulah kehendak soalan. Yang ini barulah kehendak soalan. Jadi yang ayat di depan ini adalah maklumat penting. Nih, maklumatnya apa yang kita perlu buat. Jadi di sini satu nombor dipilih secara rawak daripada senarai nombor itu. Apa yang dimaksudkan dengan senarai nombor itu? Senarai nombor itu maksudnya kita rujuk semula kepada jawapan di soalan A, senarai nombor perdana yang telah kita keluarkan. Jadi kita kena rujuk semula kepada senarai nombor iaitu senarai nombor perdana. Bukannya senarai nombor yang 10 hingga 20 itu, bukan. Kita kena faham apa soalan sebut. Jadi dia minta daripada senarai nombor itu. Senarai nombor itu tadi kita senaraikan nombor perdana.
Jadi sekarang apa yang kita perlu buat? Kita kena pilih secara rawa satu nombor untuk apakah kebolehjadian untuk mendapat nombor 2 digit. Adakah murid-murid faham apa maksud nombor 2 digit? Ada nombor 1 digit, ada nombor 2 digit, ada nombor 3 digit. Apa maksudnya? Apa maksud digit? Digit ini bermaksud tempat ataupun digit ini kita boleh nyatakan sebagai nilai tempat. Kalau satu digit, maksudnya nombor itu hanya ada satu nilai tempat, yaitu sa. Contohnya 7, 9, 1, nombor 3, itu semua satu digit kerana hanya ada nilai tempat sa. Kalau 2 digit, maksudnya nombor itu mempunyai nilai tempat sehingga puluh, yaitu sa dengan puluh. Contohnya nombor 23. 23 terdiri daripada 2, yaitu nilai tempat puluh, dan 3 adalah nilai tempat sa, yaitu 23. Contohnya lagi nombor 56. Contohnya kerana 56 2 digit kerana mempunyai nilai tempat sehingga puluh, yaitu 5 itu puluh, 6 itu sa. Itu maksudnya 2 digit. Kalau 3 digit maksudnya sehingga nilai tempat ratus, yaitu contohnya 456. Jadi 456 adalah nombor 3 digit kerana 456 ada 3 nilai tempat. Jadi soalan ini minta kita, apakah kebolehjadian daripada senarai ini tadi, daripada senarai nombor perdana ini, apakah kebolehjadian untuk kita dapatkan nombor 2 digit, nombor yang mempunyai 2 nilai tempat? Jadi kita kena keluarkan dua peristiwa, yaitu peristiwa pertama mengikut kehendak soalan. Jadi soalan minta kita keluarkan nombor 2 digit, maksudnya nombor yang mempunyai 2 nilai tempat. Dan peristiwa yang kedua, kita kena tulis peristiwa bukan nombor 2 digit. Maksudnya nombor yang hanya ada nilai sa sahaja, nilai tempat sa, atau nilai tempat yang sampai ratus, 3 digit. Apa-apa yang bukan nombor 2 digit. Jadi kita lihat semula kepada senarai ini. Jadi kita akan lihat kepada nombor 2 digit dulu. Kita cari ada berapa nombor yang mempunyai 2 digit atau 2 nilai tempat. Jadi kita lihat di sini kepada senarai ini. 11 ini berapa digit? 2 kan? Sebab ini sa, ini puluh. Maksudnya ada 2 tempat, ada 2 nilai tempat, yaitu sa dengan puluh. Jadi ini adalah nombor 2 digit. 13. Ini pun nombor 2 digit kerana 3 ini sa, 1 ini puluh. Jadi nilai tempatnya ada 2. 17 pun nombor 2 digit kerana 7 ini sa, 1 ini puluh. Jadi ada 2 nilai tempat. Kalau 2 nilai tempat maksudnya 2 digit. 19 ini sa, 1 ini puluh. Jadi 19 ini juga adalah nombor 2 digit. Jadi daripada senarai ini, kesemua nombor ini adalah nombor 2 digit kerana semuanya mempunyai 2 nilai tempat. Jadi bilangan untuk nombor 2 digit ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. 4 ini maksudnya semua inilah nombor 2 digit. Jadi bukan nombor 2 digit. Ada tidak yang bukan nombor 2 digit daripada senarai ini? Tiada kan? Kerana semuanya nombor 2 digit. Jadi untuk bukan nombor 2 digit, tiada sifar.
Jadi di sini apabila peristiwa kehendak soalan ini adalah semua, maksudnya semua ini adalah kehendak soalan, peristiwa yang mengikut kehendak soalan, maka kebolehjadiannya adalah pasti. Kenapa pasti berlaku? Kerana semuanya adalah 2 digit. Jadi kalau kita ambil pun memang kita akan dapat terus 2 digit. Dan untuk peristiwa yang berlawanannya tiada, sifar, maksudnya untuk bukan nombor 2 digit memang tidak akan berlaku. Jadi untuk kehendak soalan itu pasti berlaku kerana semuanya ini adalah nombor 2 digit. Kalau semuanya adalah nombor 2 digit, maka peristiwanya pasti berlaku. Baiklah murid-murid, sekarang adalah masa untuk mencuba. Jadi cikgu harap murid-murid faham bagaimana untuk menyelesaikan masalah harian melibatkan kebolehjadian. Jadi sekarang murid-murid perlu mengeluarkan buku aktiviti matematik kertas 2, buka muka surat 40, murid-murid sambung jawab soalan 4 dan 5. Murid mesti menunjukkan langkah penyelesaian dengan betul dan kemas. Dan setelah selesai, ambil gambar dengan jelas dan hantar kepada cikgu melalui WhatsApp peribadi. Jadi, setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih.